Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sentiasa berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam rancangan Mystic Horror untuk mendengar kisah-kisah seram yang akan dibacakan oleh saya. Jadi terima kasih di atas sokongan anda selama ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kali ini saya nak bawakan cerita tentang Jepun. Hantu Jepun. Kita pergi ke Jepun pula kali ni. Asyik hantu tempatan je kan. Bosan juga. Kita try baca kisah seram luar negara. Dan kisah seram ini diambil daripada fiction Sasha, ditulis oleh Damrung. Kalau nak tahu tajuk dia, ini tajuk dia. Misteri Yurizawa. Jom kita dengar. Pada musim panas tahun 1994, Rosman dan 9 lagi kawan-kawan universiti daripada sebuah pusat pengajian tinggi di Chiba. Diorang ni naik van nak pergi ke satu perkampungan di selatan Jepun. Mereka ni adalah student SEM 3. Rosman ni daripada Malaysia tapi dia belajar dekat Jepun, Chiba nama tempat dia. Jadi mereka ni sebagai student tahun ketiga, dia orang kena pilih sama ada nak ambil kredit elektif atau nak ambil aktiviti social responsibilities, nak buat aktiviti kemasyarakatan lah. Dia orang kena pilih di antara dua ni. Jadi disebabkan pada waktu tu musim panas elok aja, tidak ada hujan dan mendung. Jadi agak bosan kalau nak berkurung dalam rumah. Jadi si Rosman ni yang dari Malaysia ni, dia pilih nak join social club dekat universiti dia untuk tolong golongan orang tua di kampung ataupun luar bandar lah. Dan dia orang pun berbincang. Akhirnya si Rosman ni dah pilih nak buat aktiviti social responsibilities, nak menyantuni warga tua di luar bandar ataupun di kampung-kampung. Jadi dia orang pun dah pilih destinasi yang dia orang nak pergi pada tahun tu. 1994 tu dia orang dah pilih satu perkampungan ni yang bernama Yurizawa. Yurizawa ni pula adalah satu perkampungan. Dia satu perkampungan. Dia ni terletak dekat selatan Kepulauan Kyushu. Dan Yurizawa ni adalah antara kampung yang dah berusia lebih 100 tahun, tetapi masih wujud pada waktu tu lah. Kumpulan social responsibility ni ataupun pekerja amal ataupun kita selalu panggil social workers lah, seramai 10 orang dan dipimpin oleh Yumiko. Dia adalah gadis Jepun. Wanita ni berusia separuh abad. Perwatakan Yumiko, dia ni sentiasa ceria dan talkative. Banyak cakap lah, dia pandai bercakap dan sebagainya. Yumiko ni pula kebetulan anak jati Yurizawa. Jadi memang kenalah dia orang pilih guide ni. Jadi Yumiko ni pun mula bercerita sebelum dia orang pergi ke Yurizawa. Yumiko ni pun explain serba sedikit tentang kampung dia. Yumiko ni bercerita, pada era kebangkitan ekonomi Jepun, dia bermula pada tahun 60-an. Dia orang tengok ada banyak golongan-golongan muda keluar daripada kampung Yurizawa lah tu, nak pergi bina hidup baru di kota-kota besar. Macam kita lah kan, daripada kampung kecil nak pergi ke KL, lebih kurang gitulah. Lama kelamaan penghijrahan pemuda-pemuda ni telah menyebabkan populasi desa ataupun penduduk kampung seperti Yurizawa susut mendadak tahun demi tahun. Dan kebanyakan kampung-kampung dah pun pupus, dah pun ditutup daripada peta Jepun disebabkan kematian penduduk-penduduknya yang dikatakan mostly warga emas. Perjalanan pula, perjalanan nak pergi ke Yurizawa ni amat jauh, mengambil masa 16 jam. Dia orang bertolak daripada Tokyo. Dia orang pun bertolak. Lepas tu van yang dia orang naik ni tiba-tiba berhenti dekat sebuah pekan kecil. Adalah lebih kurang 15 ke 20 km lagi nak sampai Yurizawa. Jadi bila dah sampai dekat pekan kecil, dah dekat dah nak sampai Yurizawa, adalah beberapa pelajar ni yang ikut social responsibility ni ataupun social workers ni. Diorang bertanya-tanya, diorang macam menyoal lah driver dan juga Yumiko, kenapa nak bermalam dekat pekan tersebut sedangkan lagi 15 ke 20 km aja nak sampai ke Yurizawa.
Rasa macam membazir lah pula kan kalau bermalam dekat pekan tu. Lagipun kemanjakan dia orang, termasuklah Rosman ni adalah season outdoorsman. Jadi tak ada masalah dia orang tidur kat mana kan. Kalau tak ada accommodation pun, dia orang masih boleh je pacak tiang kemah atau tidur dalam sleeping bag je kan. Dalam dia orang duk tanya-tanya tu kan, si Yumiko ni tidak menjawab. Rosman ni pula dia perasan air muka Yumiko ni ataupun reaksi Yumiko ni mula berubah. Lepas dia orang persoal, kenapa tak teruskan perjalanan? Kenapa tak teruskan perjalanan? Ada lagi sikit lagi, 15 ke 20 kilometer lagi. Kenapa? Dia orang bencokan macam tu lah. Si Rosman ni dia nampak Yumiko ni dia macam termenung kejap tau. Dia termenung, tiba-tiba dia terkejut. Dia terkejut daripada lamunan dia tu. Terus dia rushing nak excuse diri dia nak pergi ke bawah, nak berurusan dengan owner rumah tumpangan dekat pekan kecil tu lah. Rosman ni pun dia macam malas nak ambil tahulah kan. Benda kecil je pun. Lagipun betul juga kalau berehat dekat pekan kecil tu adalah satu tindakan yang betul oleh Yumiko. Disebabkan Rosman ni pun dah tak larat nak duduk dalam van. Dah kematu punggung. Malam tu lah, malam menjelang, Rosman dengan member-member lain dia orang pergi dekat sushi bar. Dia orang nak lepak. Baik, dalam grup ni, grup Rosman ni ada 4 orang pelajar asing, masing-masing daripada Amerika, Filipina, Taiwan. Termasuklah Rosman daripada Malaysia. Menurut Rosman ni lagi, perwatakan Yumiko ni, dia seorang gadis yang senang untuk diimpress. Senang nak diayak lah kot kan. Awet-awet Jepun yang lain pun begitu juga. Jadi Rosman dengan Ben daripada Amerika, dia orang ni the only non-Japanese guy dalam grup. Dia orang ni ambil lah gila mula bercerita pasal negara masing-masing, cerita tentang kelebihan dan kekurangan negara masing-masing. Time tu lah nak orang kata apa, nak poyo sikit kan depan awet-awet Jepun kan. Awet Jepun ni dia suka melayan kalau kita bersembang, betul tak? Lepas dia orang menyembang tu, waktu dia orang menyembang pasal negara masing-masing tu, tiba-tiba Yumiko datang. Yumiko datang dekat grup ni, grup Rosman ni. Yumiko tambah lagi menyembang. Dia tambah lagi topik. Yumiko ni cerita lagi pasal Yurizawa. Dia sambung balik cerita pasal sejarah Yurizawa. Yurizawa ni, kampung Yurizawa ni, dia dibuka waktu tu era Meiji Restoration. Meiji Restoration. Dan kampung Yurizawa ni telah diasaskan untuk menyokong revolusi industri Jepun pada lewat abad ke-19 melalui perlombongan arang batu. Maknanya kampung Yurizawa ni dibuka pada waktu perlombongan arang batu tengah hot. Jadi banyak orang berkampung dekat Yurizawa sebab dekat dengan lombong arang batu. Boleh dikatakan majoriti penduduk dekat situ adalah pelombong arang batu di lombong yang terletak dekat kaki-kaki gunung. Selepas kejatuhan pasca Perang Dunia Kedua ataupun World War II dan juga kebangkitan Jepun sebagai economic powerhouse pada tahun 60-an, penggunaan arang batu tiba-tiba makin merudum dan makin berkurangan disebabkan mereka Jepun dah mula slow-slow berubah daripada tenaga arang batu kepada tenaga nuklear. Ekonomi bom Jepun pada tahun 60-an telah menyebabkan penutupan lombong-lombong dan penduduk kampung dah mula pula bercocok tanam. Maksudnya lombong arang batu dah tak digunakan lagi lah. Dia orang dah tak boleh nak cari rezeki dekat situ. Jadi penduduk kampung yang dekat Yurizawa ni pun dah mula cari alternatif lain, iaitu bercocok tanam. Generasi muda ni pula, dia orang ambil keputusan nak pergi ke bandar-bandar besar seperti Fukuoka ataupun Tokyo. Cuma adalah beberapa generasi muda yang macam Yumiko, mereka ni masih lagi setia dengan Yurizawa. Belia kampung Yurizawa yang batch Yumiko ni, dia orang ni je yang masih still setia dengan Yurizawa, tak nak pergi ke bandar besar, still nak duduk dengan kampung sendiri. Kampung Yurizawa ni asalnya ada 150 keluarga. Tetapi sekarang disebabkan perhijrahan besar-besaran pemuda ke bandar-bandar besar, kini hanya ada populasi yang tak lebih daripada 50 orang. Maksudnya kampung tu dah jadi macam makin sunyi pula. Orang dia dah makin kurang. Daripada ratus-ratus orang, tiba-tiba jadi dekat
bawah 50 orang. Bayangkan macam mana kampung tu. Jadi diorang ni duk galik sembang pasal negara lah apalah kan. Tiba-tiba sushi bar ni pun nampak gaya macam nak tutup dah. Tengok tokek kedai tu macam dah tengah cuci-cuci kedai. Jadi mereka pun call it a night lah. Diorang pun dah tamat lah sembang kat situ, nak balik lah. Sebab diorang nak kena bangun awal, sebab diorang nak sambung balik perjalanan ke Yorizawa. Perjalanan hanya 30-40 minit saja lagi. Perjalanan ni pula telah membawa dia orang ni pergi ke sebatang jalan. Jalan ni pula kecil dan tak ada tanda ataupun dia offshoot daripada highway. Jadi van ni pun masuklah sebuah terowong sempit yang merupakan satu-satunya jalan masuk dan keluar. Perkampungan Yorizawa ni dia terletak dekat lembah, dikelilingi bukit bukau dan gunung ganang. Rumah-rumah yang berselerak, biasalah rumah kampung kan, dekat kaki bukit kan, rumah kampung berselerak dekat kaki bukit dan juga pemandangan hijau sawah padi telah memberi satu kenangan nostalgik kepada Rosman, disebabkan si Rosman ni dia orang Kedah. Jadi bila tengok padi dekat Jepun tu, dia teringat kampung dia. Kedatangan dia orang ni telah disambut oleh penduduk kampung Yorizawa ni lah, dekat satu tempat boleh dikatakan macam balai raya lah. Rosman agak terkejut. Dia tengok rata-rata lah penduduk kampung kat Yorizawa ni semuanya orang tua, lebih kurang dalam 75 ke 80 tahun ke atas. Golongan yang paling muda pula adalah 3-4 orang je. Tu pun dalam 50-60 tahun je. Semuanya otai-otai, atuk-atuk dan nenek-nenek dah. Tak ada dah orang tua. Tak ada dah orang muda. Jadi kebanyakan penduduk kampung yang ada dalam balai raya ni adalah generasi yang terakhir ataupun last generation lah. Kalau kesemua dia orang ni meninggal dunia, 50 orang ni yang dalam kampung ni, katakanlah, pasti kampung Yorizawa ni akan ditutup dan akan jadi ghost town ataupun jadi ghost village, kampung terbiar. Seperti apa yang terjadi dekat sekeliling Yorizawa. Pada zaman kegemilangan di daerah tersebut, ada lebih 30 kampung wujud di sekeliling Yorizawa. Maksudnya pada waktu Arang Batu tengah hot tu, banyak orang pelombong buat penempatan dekat Yorizawa ni. Dekat Yorizawa ni, keliling ni ada lagi kampung-kampung yang lain. Sekarang ni disebabkan penghijrahan besar-besaran pemuda dan juga perubahan daripada penggunaan tenaga arang batu kepada nuklear, menyebabkan pelombongan arang batu dah menjadi kurang popular. Dan seterusnya, kebanyakan kampung dah mula pupus. Hanya Yorizawa je yang masih kekal. Itu pun hanya telur di hujung tanduk. Tunggu masa je nak jadi ghost town ataupun ghost village. Disebabkan kekurangan penduduk dan juga penduduknya yang rata-rata warga emas kesemuanya, menyebabkan Yorizawa ni kekurangan infrastruktur yang penting, seperti tak ada balai polis, dia tak ada sekolah, dia tak ada balai bomba, dia tak ada klinik, dan juga bekalan elektrik pun hanya datang daripada generator. Tu pun dia orang beli sendiri. Kalau tidak, tak ada api lah dia orang kan. Pasal bekalan air pula, bekalan air ni pula penduduk Yorizawa ni dia pump terus daripada gunung. Dah tak perlu tapis lagi, disebabkan air memang bersih. Air ni bersih. Air bukit dekat pergunungan dekat Yorizawa ni lagi bersih daripada air mineral yang kita beli dekat kedai. Kalau sakit, berubat sendirilah. Itu pun herba-herba tradisional. Klinik jauh kan, duduk kampung terceruk, susah nak keluar. Jadi kebanyakan dia orang menggunakan ubat herba-herba sebagai alternatif, macam tempat pembuangan orang-orang tua. Inilah kata-kata yang sesuai digambarkan untuk perkampungan Yorizawa ni. Itu adalah perkara yang terlintas di fikiran si Rosman ni bila dia orang ada sesi jumpa ataupun meet and greet dengan penduduk Yorizawa. Rosman dia pula sampai naik kekok pula, disebabkan beliau ni terlalu santai. Dia hanya berpakaian dengan seluar pendek je. Sedangkan atuk-atuk dengan nenek-nenek kat situ pula lengkap berpakaian tradisional menutup aurat gitu. Tua komuniti dia, rahib wanita bernama Himiko Sama. Himiko Sama ni dia claim diri dia ni dah 100 tahun. Dia pun ceritalah rahsia dia, kenapa umur dia boleh sampai 100 tahun. Dia pun cerita
Rahsia umur dia panjang, Himiko ni, adalah dia mendaki 500 lebih anak tangga setiap pagi nak pergi ke satu kuil dekat kaki gunung ataupun temple. Perwatakan Himiko ni pula, dia seorang yang serius berbanding dengan penduduk lain. Penduduk lain mostly suka melawak macam atuk-atuk nenek-nenek kita. Tapi Himiko ni dia lain, dia serius. Jadi perkara pertama yang Himiko buat ni, ataupun rahib ni, yang rahib kuil temple tu, instead of greeting ke semua pekerja amal ni, Himiko ni dia terus explain benda-benda yang dilarang buat sepanjang dia orang ni duduk dekat Yurizawa, ataupun pantang larang lah apa yang tak boleh buat dekat Yurizawa. Basically benda-benda common sense lah, macam jaga kelakuan, jangan rosakkan benda tu dan bla bla bla. Tapi ada satu benda yang pelajar daripada Malaysia ni yang bernama Rosman tadi ni, dia kenapa mereka kena duduk dalam rumah. Dia buat peraturan kena duduk dalam rumah selepas loceng temple berbunyi, menandakan matahari dah terbenam, dan kena duduk dalam rumah. Ini adalah undang-undang yang Himiko bagi tahu. Dan Rosman berasa pelik, kenapa perlu masuk rumah bila dah dengar loceng temple berbunyi. Sampaikan nak lepak dekat anjung rumah pun tak boleh. Bila dah masuk rumah tu, kena kunci pula ke semua pintu dan tingkap. Pendek kata, tak boleh buka apa langsung, tak boleh tengok kat luar, tak boleh lepak dekat luar bila dah dengar loceng temple tu berbunyi. Tak boleh keluar dah rumah. Waktu siang, masa banyak dihabiskan berkenalan dengan penduduk kampung. Tetapi dia orang ada buat jamuan sikit lah. Tapi Rosman ni dia rasa tak makan lah, sebab kesemua makanan yang berasaskan daging yang dia orang sediakan ni adalah kebanyakannya mengandungi daging khinzir. Menurut Rosman lagi lah, waktu dia orang pergi ziarah rumah penduduk dekat situ, rumah-rumah kosong lagi banyak daripada rumah-rumah yang ada keluarga. Jarak pula di antara rumah ke rumah yang lain jauh, sebab dipisahkan oleh ladang atau sawah padi. Maksudnya sini sawah padi, rumah, lepas tu sawah padi, rumah, gitulah dia. Dia jadi jauh. Sawah padi tu pula luas menyebabkan rumah tersebut jadi jauh. Nak pergi daripada rumah sebelah ke rumah sebelah yang lain, jauh. Kena lintas sawah padi yang luas dulu. Si Rosman ni bila dia tengok sawah padi dan ladang-ladang yang subur dan segar bugar, Rosman berasa kagum disebabkan kekuatan orang-orang kampung Yurizawa ni. Dah tua tapi masih lagi bertenaga bercucuk tanam. Dia tambah pula buat sawah dengan kebun, semuanya terjaga rapi, semuanya kemas dan apa orang panggil, neat kan, kemas dan rapi lah orang kata. Jadi kumpulan pelajar yang buat social workers ni, ataupun dia buat aktiviti social responsibility ni, dia orang dipisahkan kepada 2 grup. Satu grup ada 5 orang. Tadi dia awal cerita dia orang ada 10 orang, betul tak? Jadi satu grup 5 orang dan satu lagi pun sama 5 orang. Dan dia orang ni dalam ke-10 orang ni, dan ke-10 dia orang ni bebas pilih mana-mana rumah yang kosong sebagai homestay, tempat tinggal sementara lah. Grup yang pertama, grup ni diketuai oleh Kentaro, orang Jepun lah. Depa ni, grup Kentaro ni dia pilih rumah sebelah jalan nak pergi ke terowong. Manakala grup Rosman ni diketuai oleh Yamazaki. Grup Yamazaki ni pula dia orang pilih rumah sebelah tangga nak pergi ke temple. Kedua-dua rumah ni sebenarnya berjiran, tetapi dipisahkan oleh kebun kobis, jadi dia jadi jauh. Jadi sebelum dia orang nak masuk ni, Yumiko sempat lagi bagi tahu, sebenarnya rumah-rumah kosong yang dia orang nak tinggal ni sebenarnya adalah peninggalan penduduk Yurizawa yang telah meninggal dunia. Mereka ni dah mati, baru tahu dia orang dah mati disebabkan dia orang tinggal berseorangan. Jadi bau mayat baru tahu ada kematian. Kalau tidak, orang tak tahu lah. Jadi di sini Yumiko dibagi nasihat kepada grup ni. Grup-grup ni lah yang nak buat aktiviti ni. Dia kata jangan buat sesuatu yang tidak senonoh dalam rumah tersebut, disebabkan kononnya nak menghormati roh-roh si mati yang mungkin
masih berkeliaran dalam rumah-rumah tersebut. Jadi dia orang kena jaga tingkah laku dia orang lah. Jadi disebabkan orang Jepun ni walaupun dah moden dan canggih dan sebagainya, tapi masih ada lagi yang masih berpegang kepada kepercayaan superstitious. Jadi Rosman ni pun dah well aware lah on how to conduct themselves there. Maksudnya Rosman ni, disebabkan dia ni, Rosman ni orang Melayu daripada Malaysia, jadi dia dah dibiasakan dengan pantang larang dan juga adat-adat. Jadi bila dia pergi Jepun, bila orang larang buat benda tu benda ni, Rosman dah okay, fine, I understand. Dia dah pandai lah, dia dah tahu apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat. Dan kawan Rosman yang Jepun yang lain ni, dia pun buat macam shrine kecil dalam rumah nak minta kebenaran tuan rumah. Konon-kononnya nak tumpang sebentar lah rumah yang kosong, rumah peninggalan penduduk Yurizawa yang dah meninggal, yang diorang pilih nak buat jadi homestay. Jadi diorang ni minta izin daripada roh, kononnya orang yang dah mati ni nak tumpang kan. Sementara diorang bergotong royong nak clear kediaman diorang untuk next 2 weeks. Waktu diorang tengah bersihkan rumah ni, ada ramai jiran datang melawat, siap bawa makanan lagi. Macam-macam diorang bawa nak sambut diorang ni. Apa yang menghairankan, setiap kali dia orang datang bawa makanan, setiap orang tu lah yang datang dia akan bersujud. Seorang datang bawa makanan, masuk rumah tu, rumah yang kosong tu, yang dia orang tengah bersih tu, datang bersujud dekat tengah ruang tamu sambil dia orang bercerita sesuatu ke lantai. Jadi si Rosman ni pun tanyalah, sebab Rosman ni pandai cakap Jepun. Dia pun tanya, bila dia cakap bila dia tanya kat orang Jepun tu, dia pun cerita. Dia orang ceritalah, tuan rumah ni dah bagi izin disebabkan depa ni orang baik-baik, nak tumpang rumah peninggalan dia orang ni. Itulah yang diceritakan oleh salah seorang penduduk Yurizawa yang disoal oleh Rosman tadi. Agak spooky bila dengar dia orang cakap berinteraksi dengan roh orang mati ni. Tapi itulah, nak buat macam mana, budaya dia orang kan. Jadi Rosman ni pun okey, tak ada masalah. Pada waktu malam pula, grup yang buat aktiviti sosial ni dijemput untuk makan malam. Awal dia orang makan malam lebih kurang pukul 5 dekat balai raya. Jadi alhamdulillah, dinner kali ni dah tak ada dah meatball khinzir, yang ada ikan. Jadi Rosman ni pun memang tak boleh tolak lah kan, ikan, siapa yang tak nak. Jadi Rosman ni dengan muka tembok dia melantak macam makan nasi kat rumah dia kan. Ditambah pula pada malam tu bunyi kicauan burung-burung balik ke sarang dekat langit, menandakan hari dah senja. Tiba-tiba ada bunyi satu ketukan loceng, sayup-sayup dengar. Loceng temper tu lah, menandakan maksudnya waktu duduk kat luar dah habis, di mana semua orang kena balik ke rumah dan berkurung sampailah pagi. Bila dah dengar bunyi loceng ketung-ketang ni, tiba-tiba warga emas yang jamu dia orang ni makan ni tadi, tiba-tiba dia orang ni terus halau Rosman dengan yang lain balik ke rumah dia orang. Jadi dia orang ni berlarilah, bergegas keluar daripada balai raya kan. Sebab Yumiko ni beria-ria suruh dia orang balik. Dia orang tak sempat nak makan pun ada kan. Bayangkan tengah makan tiba-tiba bunyi loceng, terus orang Jepun tu oyo terus halau balik kan. Bukan halau, maksudnya dia macam dah macam tu. Jadi ada satu benda yang pelik. Keadaan jadi tambah hairan bila sebelum balik, Yumiko ni dia akan mengelilingi rumah yang dia orang duduk ni untuk make sure bahawa tak ada seorang pun yang tak kunci pintu. Dia akan pastikan semua kena tutup. Kalau ada yang tak tutup, dia akan ketuk tingkap dan tegur suruh tutup. Tak tahu kenapa. Jadi dia orang pun berkumpul lah dekat hall ataupun ruang tamu rumah yang dia orang nak tumpang tu lah. Dia orang pun ceritalah pasal perintah berkurung tersebut, ataupun curfew lah. Tapi waktu tu teknologi basic lagi, tak ada yang canggih, tak ada gadget yang canggih smartphone macam sekarang ni. Jadi aktiviti indoors jadi terhad. Selalunya kalau kita ada gadget, kita boleh je sementara bosan-bosan tu boleh scroll FB, Instagram, TikTok dan sebagainya. Tapi waktu ni 1994, mana ada handset apa semua lagi. Dia jadi bosan lah, terkurung kan. Rumah ni pula, rumah yang dia orang tumpang ni, rumah yang peninggalan keluarga yang dah meninggal ni,
penduduk Yurizawa ni, dia orang kata jangan katakan TV, radio, switch lampu pun tak ada. Mostly pakai pelita je. Nasib baiklah ada pipe dalam bilik air dalam rumah. Ramai jugalah yang tak puas hati sebab tak boleh keluar. Gila boring, terperak je dalam rumah. Jadi disebabkan situasi ni lah, semuanya mati akal. Masing-masing dah tak tahu nak buat apa. Jadi diorang pun recall first day diorang dekat Yurizawa. Dalam banyak-banyak student yang ikut aktiviti ni, ada yang rasa menyesal sebab diorang baru tahu kampung tu terlalu kuno, apa pun tak ada. Kan? Tak ada benda langsung. Ada yang tak sabar nak tunggu hari-hari mendatang. Dan ada juga yang tension sebab kampung tu tak ada awet. Jadi tak tahu nak cakap dengan siapa sebab kampung tu penuh dengan orang tua. Tengah rancak berborak, dia orang tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi mesin. Bunyi mesin tersebut bukan dekat dengan rumah, tapi dalam bentuk echo, gema, jauh daripada dia orang, tapi cukup kuat untuk didengari sampai ke dalam rumah. Nak tahu bunyi apa? Tunggu sambungan part 2. Itulah dia kisah kita pada malam ini, Misteri Yurizawa. Kita selalu dengar cerita hantu tempatan je kan, tapi malam ni saya bawakan kepada anda kisah daripada Jepun, Misteri Yurizawa. Kisah kita berhenti setakat sini dulu untuk part 1. Nanti next video saya akan sambung untuk part yang kedua. Cerita dia panjang, kalau saya baca direct ni mau 50 minit. Anda juga yang bosan, betul tak? Jadi saya terpaksa stop sini dulu. Next video saya sambung part kedua. Okey. Terima kasih kepada anda yang tengok channel Mystic Horror. Terima kasih kepada yang tengok video ni. Terima kasih. Saya doakan anda semua semoga murah rezeki dan dipanjangkan umur dan juga dipermudahkan segala urusan lah. Terlupa saya nak ucap selamat menyambut Thaipusam bagi penganut agama Hindu. Semoga perayaan Thaipusam ini membawa prosperity dan juga kesejahteraan kepada anda semua. Okay, terima kasih. Jumpa anda on the next video. Assalamualaikum.